Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya iaitu Ustazah Helis dalam Pendidikan Islam tahun 6. Ustazah harapkan murid-murid bersedia untuk kita bersama-sama belajar pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini iaitu Rehlah Merehatkan Minda. Murid-murid bolehlah rujuk buku teks muka surat 171 sehingga 174. Standard kandungan. Merumus dan mengamalkan adab rehlah dalam kehidupan. Manakala standard pembelajaran menyatakan maksud rehlah dengan betul, menjelaskan kelebihan adab rehlah dengan betul serta mengklasifikasikan adab sebelum, semasa dan selepas rehlah. Baiklah murid-murid, kita akan lihat maksud rehlah. Rehlah ialah pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah ataupun berkhemah. Ustazah pasti murid-murid saban tahun terutamanya pada waktu cuti mesti pergi melancong, mengembara kan, menjelajah ataupun berkhemah sama ada di dalam negeri, di dalam negara ataupun di luar negara. Okay. Perkataan rehlah ini Allah ada sebut dalam ayat Al-Quran iaitu dalam surah Quraisy ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Maksudnya iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Jadi kita lihat dekat sini ada perkataan rehlah. Okay, baiklah. Apakah ada adab rehlah? Jadi Islam telah menggariskan beberapa adab rehlah yang perlu kita patuhi sebelum kita ataupun semasa ataupun selepas kita berrehlah. Okay, yang pertama, berniat kerana Allah agar perjalanan menjadi ibadat. Okay, apa contoh niatnya? Sahaja aku bermusafir kerana Allah Ta'ala. Jadi kita niat. Jadi kita niat kita nak pergi bermusafir itu untuk melihat keindahan ciptaan Allah. Yang kedua, memulakan perjalanan rehlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa. Okay, kebiasaan solat sunat musafir ni kita lakukan sebanyak 2 rakaat sebelum kita memulakan perjalanan. Dan jangan lupa berdoa supaya perjalanan kita ini selamat pergi dan balik. Yang ketiga, memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur-unsur larangan Allah. Tentunya lah kan kita nak pergi melancong, kita nak lihat negara orang, nak lihat tempat orang kan. Jadi kita pergi tempat-tempat yang baik. Yang keempat, tentulah kita perlu menutup aurat dengan sempurna. Supaya apa? Supaya maruah diri kita ini terjaga ataupun terpelihara. Seterusnya yang kelima, mendapatkan keizinan ibu bapa. Sebagai contoh, lawatan, aktiviti lawatan yang diadakan oleh pihak sekolah. Jadi murid-murid perlulah minta izin dulu daripada ibu bapa. Sekiranya ibu bapa benarkan, alhamdulillah kamu boleh sertai. Sekiranya tidak dibenarkan, kita terpaksa redha. Mungkin ada sebab ataupun hikmah di sebalik larangan daripada ibu bapa. Yang keenam iaitu menjaga mata kita, jaga telinga dan jaga fikiran kita dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Okey. Yang ketujuh, sentiasa menjaga waktu solat. Jangan seronok aja pergi berjalan situ, berjalan sini, kita tidak melakukan solat. Okey, jangan lupa. Okey. Seterusnya yang ke-8,
sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa ciptaan Allah yang kita lihat tu, yang cantik-cantik, kita pun sebutlah Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan yang indah-indah belaka. Okey. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu antara ucapan-ucapan yang boleh kita ucapkan. Okey, seterusnya kita lihat kelebihan beradab semasa rehlah. Okey, apa dia adab? Apa dia kelebihan beradab tu? Pertama, dapat menenangkan fikiran kita. Kan, setiap hari kita belajar je kan, baca buku je. Sesekali kita pergi melancong, kita pergi mengembara, kan? Kita pergi melawat, dapat menenangkan fikiran kita. Yang kedua, dapat kenali budaya tempatan. Memang kita patut pergi ke tempat-tempat lain. Kita boleh lihat macam mana budaya-budaya kaum lain, bangsa lain. Okey, seterusnya merangsang minda kita. Banyak ilmu-ilmu yang kita boleh dapat kat situ. Banyak pengalaman, iman kita dapat kita pertingkatkan dengan melihat keindahan ciptaan Allah. Seterusnya, maruah diri kita dapat dipertahankan. Okey. Seterusnya kita lihat tugasan. Ustazah akan beri tugasan kepada semua murid, di mana untuk minggu depan Ustazah akan adakan flip classroom. Jadi Ustazah bagi dulu video ini, kamu perlu tonton dan bincang dalam kumpulan, kemudian bentangkan di dalam Google Meet kita akan datang. Okey, pertama sekali ialah uji minda. Okey, daripada adab-adab yang Ustazah nyatakan sebelum ini, Ustazah nak kamu fikirkan. Fikirkan, kemudian kelaskan adab-adab tersebut, sama ada adab tersebut sebelum, semasa ataupun selepas rehlah. Nanti kita bincangkan semasa Google Meet nanti. Seterusnya, ini aktiviti kumpulan. Pilih satu adab rehlah. Bincang dalam kumpulan. Pilih. Ada 8 tadi, kamu ada 5 kumpulan. Pilih satu sahaja dan bincangkan dalam kumpulan kamu. Jadi macam mana cara kamu nak berbincang? Sama ada melalui mesej, video call ataupun menggunakan Google Meet. Okey. Yang kedua, kamu perlu apa? Cipta satu bahan pengajaran yang bersesuaian untuk dibentangkan semasa Google Meet akan datang. Sebagai contoh, kamu buat slide, slide ataupun kamu buat video ataupun kamu boleh tunjukkan gambar-gambar yang bersesuaian. Kemudian bentangkan dan kita bincangkan semasa Google Meet akan datang. Jadi Ustazah harap kamu faham dan jelas dengan penerangan saya serta tugasan yang saya berikan. Okey. Jadi sebagai rumusan, apa yang kita belajar hari ini iaitu rehlah amat digalakkan dalam Islam kerana kita dapat meneroka alam ciptaan Allah dan mengagungkan kebenarannya. Okey. Jadi itu sebagai rumusan. Jadi Ustazah harap semua video yang Ustazah tunjukkan ini atau penerangan yang Ustazah berikan ini dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan kita semua. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.